Tragedi 8 budak sekolah ditelan kepala air. Keratan Akbar yang kedua menunjukkan mayat hanyut sampai 24 km. Bayangkan betapa cepat, betapa jauhnya air, kepala air membawa mangsa. Dalam siaran Buletin TV3 jam 8 malam, tajuknya Kepala Air Berlaku Secara Mendadak. Pada hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 6, tajuknya Kepala Air. Objektif yang ingin dicapai pada hari ini, cikgu mengharapkan murid dapat bersoal jawab untuk membuat keputusan tentang sesuatu perkara berdasarkan kemahiran membaca. Mari kita baca petikan dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6, tajuknya Kepala Air. Encik Rabiah bercadang untuk membawa keluarganya berkelah di kawasan air terjun. Bagaimanapun, anaknya Irfan pernah terbaca maklumat tentang fenomena kepala air dalam internet. Oleh itu, mereka berbincang untuk membuat keputusan. Lihatlah paparan sebelum dan semasa kejadian kepala air. Ngeri dan menggerunkan. Apapun, prihatin pasti selamat. Apa maksudnya? Pengunjung perlu, yang pertama, prihatin terhadap perubahan cuaca ketika seronok bermain air. Yang kedua, meninggalkan kawasan air dan tebing sungai dengan segeranya. Dan yang ketiga, berkumpul di tempat letak kenderaan. Dan akhir sekali, bertindak dalam tempoh 10 hingga 15 minit saja untuk menyelamatkan diri. Jadi, kita kena prihatin untuk kita selamat. Walaupun kepala air berlaku secara mendadak, namun begitu, ada tanda-tanda awal kejadian kepala air. Apa dia? Yang pertama, perubahan arus air daripada perlahan kepada deras dan deruan air yang kuat berlaku walaupun tiada hujan. Yang kedua, air sungai berbuih dan meningkat secara tiba-tiba. Dan yang ketiga, banyak daun kering dan ranting kayu hanyut. Dan yang keempat, siaran amaran akan berbunyi. Ini tanda-tanda awal. Jadi kepada para pengunjung khususnya yang sedang mandi-mandi di kawasan air terjun, pastikan ikut langkah-langkah ini untuk kita selamat. Lihatlah paparan ataupun statistik yang menunjukkan lokasi kes disebabkan kepala air bermula di Kedah, 5 maut daripada 9 kes. Manakala di Perak, 3 maut daripada 6 kes. Dan Selangor, ramai ni, mungkin rakyat Selangor ramai. Tengok, 30 maut daripada 16 kes. Kes yang tidak banyak, tetapi yang maut tu 30 orang. Seterusnya, Kuala Lumpur, 11 maut daripada 9 kes. Putrajaya, walaupun Putrajaya di tengah-tengah pusat pentadbiran, ada juga 1 maut daripada 1 kes. Kes yang sedikit dan maut pun sedikit, 1 saja. Negeri Sembilan, 24 maut daripada 42 kes. Johor, 3 maut daripada 5 kes. Manakala Pahang, 7 maut daripada 7 kes. Dan Terengganu, 5 maut daripada 6 kes. Dan yang terakhir mengikut statistik ini, Kelantan, 4 maut daripada 6 kes. Kalau ikut paparan ini, Selangor merupakan negeri yang paling banyak maut, iaitu seramai 30 orang. Yang tidak dipaparkan di sini, Sabah, Sarawak, Perlis dan Pulau Pinang. Seterusnya, perbualan Irfan dan ayahnya. Apa kata Irfan? Ayah, ini antara maklumat yang saya perolehi tentang lokasi perkelahan yang kita rancang. Bagus Irfan ni. Dia mencari maklumat menggunakan telefon bimbit, IT dan sebagainya untuk kebaikan. Bukan sekadar untuk bermain game. Wah, bagus Irfan. Maklumat ini dapat membantu kita nanti. Jadi, apakah pendapat Irfan? Jelaskan sama ada kita mahu teruskan atau batalkan rancangan kita. Bagus ayah. Dia pulangkan balik soalan itu kepada Irfan agar Irfan mampu untuk membuat keputusan. Cikgu harap anak-anak murid telah pun bersedia untuk latihan pada hari ini. Lengkapkan pendapat berikut di antara ayah dan Irfan. Apakah jawapan Irfan berdasarkan
situasi yang diberi oleh ayahnya. Mari kita bincang apakah jawapan yang sesuai untuk latihan pada hari ini. Soalannya, pendapat. Bila pendapat, dia boleh jadi ya ataupun tidak. Pendapat bebas tetapi menjurus kepada soalan. Jadi ada dua jawapan cikgu akan bagi pada kamu. Kamu fahami betul-betul. Adakah kamu menyokong ataupun sebaliknya. Kita tengok dulu apa kata Irfan bagi pendapatnya yang pertama. Pada pendapat saya, kita batalkan saja perkelahan di kawasan air terjun. Kita boleh pergi ke kawasan pantai. Walau bagaimanapun, kita juga perlu sentiasa berhati-hati dan menjaga keselamatan diri. Pendapat pertama, Irfan kata batalkan dan pergi ke kawasan pantai. Pendapat yang kedua, apa kata Irfan? Pada pendapat saya, kita boleh pergi ke kawasan air terjun tersebut. Namun, kita perlu berhati-hati dan prihatin dengan sebarang perubahan cuaca di sana. Selain itu, kita perlu tahu tanda-tanda awal kejadian kepala air. Irfan kata, dia bersetuju. Namun begitu, dia kata, kita maksudnya Irfan, ayah, adik-beradik dia, kena berhati-hati dengan sebarang perubahan cuaca di sana. Sebagai rumusan dan penutup berdasarkan apa yang kita pelajari pada hari ini, iaitu berkaitan dengan kepala air, kita tidak boleh pandang rendah dan sebagainya. Apa yang berlaku khususnya pada tahun lepas, satu banjir besar yang berlaku dan kejadian kepala air yang begitu teruk di Kedah dan sebagainya. Jadi kita kena sentiasa berhati-hati, terutamanya bagi para pengunjung yang menggemari berkelah di kawasan air terjun. Itu saja perkongsian cikgu pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye.